ayat pertama itu adalah ayat Makkiyah, yang manakala ayat keempat jelas menunjukkan bahawa ayat keempat itu turun adalah merupakan diturunkan Allah SWT dalam kumpulan ayat-ayat Madaniyah. Wallahu a'lam. Tafsir dan ulasan firman Allah SWT, mafhumnya, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Mafhumnya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat pertama surah Al-Ma'un. Apakah kamu tidak melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat? Firman Allah SWT tersebut walaupun dalam bentuk istifham, tanda tanya, tapi tujuan ayat-ayat terumpama itu adalah untuk menunjukkan tentang kehairanan dan keanihan terhadap sikap manusia. Tidak percaya kepada diri hari pembalasan ini adalah satu contoh tentang keadaan manusia yang rugi. Jadi ayat istifham berbentuk pertanyaan ini sebenarnya Allah Ta'ala bertanya kepada kita umumnya tentang orang-orang yang, pendapat kita tentang orang-orang yang mendustakan agama. Adakah orang yang mendustakan agama ini beruntung atau rugi? Gitu. Dan Allah Ta'ala terangkan sifatnya dalam ayat yang kedua. Apa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Mafhumnya iaitu orang-orang yang mendidik anak yatim dan yang tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada fakir miskin. Ayat 2 hingga 3 surah Al-Ma'un. Mereka adalah golongan yang benar-benar menghalang, mengherdik dan menzalimi anak-anak yatim daripada mendapat hak-hak mereka. Malah mereka tidak melayani golongan tersebut dengan baik. Pada masa dahulu, orang-orang Arab Jahiliyah tidak suka mewariskan harta peninggalan mereka kepada kaum wanita dan kanak-kanak. Ini keadaannya. Orang Arab Jahiliyah ni memang begitulah. Harta mereka ni tak suka mereka wariskan kepada kaum wanita dan kanak-kanak, kerana kedudukan kaum wanita dan kanak-kanak ni rendah di mata mereka. Mereka juga tidak menggalakkan diri kaum keluarga dan juga orang lain supaya memberi makan kepada fakir miskin yang memerlukan, lantaran terlalu bakhil dengan harta kekayaan. Ini jelas seperti terbarang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, kalla bal la tuhibbunal yatim wa la tahuddu ala ta'amil miskin. Kita lihat dalam surah Al-Fajr. Kita lihat dalam surah Al-Fajr yang kita pernah pas dahulu, surah Al-Fajr. Itu dia tuan-tuan. A'udzu bisyaitanir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Surah Al-Azim. Itu dia maksud mafhum ni. Itu dia tuan-tuan. Ayat 17 dan 18 surah Al-Fajr. Tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak-anak yatim dan kamu tidak suka menggalakkan orang lain memberi makan pada fakir miskin. Itu fakir miskin yang tidak memiliki sesuatu dan tidak dapat menampung keperluan hidupnya. Jadi mereka, orang Arab Jahiliyah ni memang tak suka membantu anak yatim dan orang-orang fakir miskin, kerana mereka terlalu sayangkan harta mereka. Kemudian wawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah orang-orang yang sembahyang yang lalai daripada sembahyang mereka. Ayat 45 surah Al-Ma'un. Kerugian dan kesiksaan terhadap orang-orang munafik yang menunaikan sembahyang dengan riak. Mereka lalai dan rugi, prihatin. Tidak, mereka lalai dan rugi. Mereka lalai dan tidak prihatin terhadapnya. Sekiranya mereka sembahyang, mereka tidak mengharapkan ganjaran pahala dari sembahyang yang dilakukan, juga tidak takut kepada balasan dosa jika mereka meninggalkannya. Ternyata mereka lalai sehingga luput waktunya. Apabila bersama dengan orang beriman, mereka akan sembahyang dalam keadaan riak dan tidak menunaikan ibadah tersebut jika orang Islam tidak lagi bersama mereka.
Jadi inilah dia yang Allah SWT menceritakan sifat-sifat orang munafik, ayat 4 dan 5. Jadi jelaslah di sini ayat pertama hingga ayat ketiga adalah ayat-ayat Makkiyah, ayat keempat hingga ayat ketujuh adalah ayat-ayat Madaniyah. Kerana sasaran ayat-ayat ini berbeza. Ayat-ayat pertama ketiga dituju kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kaya kafir Quraisy di Mekah. Ayat-ayat keempat hingga ayat keempat hingga ayat ketujuh ditujukan kepada orang-orang munafik di Madinah. Ayat tersebut tidak mengungkapkan bahawa mereka lalai di dalam ibadah sembahyang kerana lupa semasa mengerjakan sembahyang adalah sesuatu yang dimaafkan, memandangkan ia dilakukan dengan tidak sengaja. Sebaliknya dinyatakan bahawa mereka lalai terhadap sembahyang iaitu dengan menangguh ke akhir waktu atau melakukannya dalam keadaan malas seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama baca firman Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa ayat 142. Surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sadaqallahul azim. Itu dia ayatnya. Ayat surah An-Nisa. Mafhum dia di sini, bila berdiri mereka nak sembahyang, mereka berdiri dengan malas, mereka hanya bertujuan riak ini memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia. Itu dia tuan-tuan. Sehubungan dengan itu adalah wajar dipadankan perkataan al-musallin, orang-orang yang meninggalkan sembahyang, memandangkan mereka adalah sebahagian daripada orang-orang. Sehubungan dengan itu adalah wajar dipadankan perkataan al-musallin kepada orang yang meninggalkan sembahyang, memandangkan mereka adalah sebahagian daripada orang-orang yang diwajibkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang di sini maknanya sebenarnya meninggalkan hakikat sembahyang itu. Bahawa mereka itu nampak solat pada zahirnya, tapi hakikatnya mereka tidak bersolat. Wallahu a'lam. Alladzina hum yura'un. Surah Al-Azim yang riak ayat 6. Orang-orang yang lalai terhadap sembahyang adalah mereka yang suka mempamerkan amalan tersebut kepada orang lain atau bersikap riak terhadap semua amalan baik yang mereka lakukan supaya mereka dipuji. Imam Az-Zamakhsyari berkata, perkataan al-mara'ah berdasarkan wazan al-mu'adalah yang diambil daripada perkataan al-ira'ah. Kerana orang yang riak mempamerkan apa yang dilakukannya kepada orang lain untuk mendapatkan pujian dan supaya orang lain terpegun dengannya. Itu dia. Buat yura'un ni mereka yang alladzina hum yura'un, mereka itu dilihat. Orang-orang yang mereka itu dilihat. Jadi buat amal ibadah tu supaya orang tengok, orang puji. Baguslah simpulan ni. Jadi sebenarnya mereka nakkan pujian. Jadi itulah sifat riak yang ada pada mereka ini. Khususnya orang-orang munafik ni lah. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sama'an nasa bi'amalihi sama Allahu bihi sami'a khalqihi wa haqquhu wa haqqrahu wa sarahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menedahkan amalannya pada orang manusia lain, mesti Allah akan mendedah, menghina dan memperkecilkannya kepada makhluk yang lain. Jadi Nabi SAW kata, siapa yang